Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Okey, hari ini saya Cikgu Farhan akan mengajar kamu subjek reka bentuk dan teknologi untuk tahun 4 ya. Untuk makluman kamu, dulu kita ada subjek reka bentuk dan subjek teknologi maklumat. Tapi sekarang kita bergabung di bawah satu subjek saja, iaitu reka bentuk dan teknologi. Okey. Hari ini kita akan belajar tajuk keselamatan bengkel. Langkah yang perlu diambil apabila berlaku kemalangan di bengkel. Okey. Minggu lepas saya dah ajar kamu melalui YouTube peraturan keselamatan diri bengkel, peralatan dan bahan. Dan juga saya dah ajar kamu tentang simbol dan tanda keselamatan yang kamu perlu patuhi di dalam bengkel. Baik, mari kita belajar. Sekarang kamu diminta buka buku teks muka surat 9. Okey. Apabila berlaku kemalangan. Jika berlaku kemalangan atau kecederaan di dalam bengkel, kita perlulah merawatnya dengan segera. Ikut langkah rawatan yang betul. Dia bagi contoh. Yang pertama, cara merawat luka melecur. Sebagai contoh, katalah kulit kamu melecur disebabkan terkena cecair panas, objek panas ataupun arus elektrik, terkena air panas. Jadi apa perlu kamu buat? Siram dahulu kawasan yang melecur di bawah aliran air. Maknanya tangan kamu letak bawah paip air dan biar air mengalir ke atas tempat yang kamu melecur. Kemudian yang kedua, sapukan krim ataupun lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Kamu boleh minta dengan guru yang berada dalam bengkel, minta ada krim ataupun lotion yang sesuai untuk kamu sapu pada tempat yang melecur. Kemudian, kamu perlulah berjumpa dengan pegawai perubatan ataupun doktor dengan sekadar segera bagi mengelakkan tangan tempat kamu melecur tu terkena jangkitan. Seterusnya, kita lihat pula apa tindakan yang perlu kita buat apabila terkena renjatan elektrik. Seperti dalam gambar kamu tengok contoh seorang pelajar sedang menyentuh soket dan kemudian terkena renjatan elektrik. Jadi apa perlu buat? Yang pertama, jangan sentuh mangsa. Sebagai contoh, katakanlah kamu tersentuh soket yang rosak jadi dia terkena renjatan elektrik. Jadi kamu tidak boleh menyentuh kawan kamu. Kamu nak bantu, kamu sentuh kawan kamu menggunakan tangan ke ataupun kaki, itu sangat bahaya kerana ia akan mengakibatkan kamu juga akan terkena juga renjatan elektrik. Cas elektrik dalam badan kawan kamu tak akan mengalir kepada kamu pula. Jadi bila berlaku begitu, apa perlu kamu buat? Untuk mengalihkan mangsa daripada punca renjatan, kamu perlu menggunakan bahan penebat. Bahan penebat ni maksudnya bahan yang tidak boleh mengalihkan elektrik, seperti kayu ataupun tali pinggang. Kalau ada penyapu pun boleh. Jadi kamu pun guna bahan penebat tersebut untuk mengalihkan kawan kamu. Tapi jika kamu tidak berani untuk mengalihkan mangsa atau kawan kamu, kamu perlulah panggil orang yang lebih dewasa. Yang paling terdekat ialah guru yang berada di dalam bengkel. Kemudian yang terakhir, setelah mengalihkan mangsa, kamu perlu merehatkan mangsa di tempat yang selesa dan perlu mendapatkan bantuan dengan segera. Harap faham ya. Seterusnya, kamu buka buku teks muka surat 10. Jika kamu lihat pada gambar yang cikgu bulatkan, itu adalah pelan laluan kecemasan. Bermaksud jika berlaku sebarang kemalangan ataupun kebakaran bermaksud kamu perlu gunakan arah laluan untuk keluar dari bengkel. Kamu tak boleh suka-suka berlari apa je, tak boleh. Kena ikut laluan yang ditujukan. Yang paling senang ialah semua menuju ke pintu bengkel. Sebab itu pentingnya yang kita belajar dalam peraturan keselamatan bengkel, pentingnya kamu membuka pintu dan tingkap untuk selain pada
untuk aliran udara. Ia penting juga untuk keselamatan kamu. Jika berlaku perkara yang tadi ini, contoh kebakaran, kamu boleh terus keluarkan pintu. Okey, kalau pintu kunci kan, macam mana kamu nak berkeluar? Betul. Murid-murid, untuk memastikan masalah kecederaan, kebakaran dapat diatasi, jadi di dalam bengkel RBT wajib ada. Yang pertama yang saya bulatkan ni, kamu tengok, itu adalah peti pertolongan cemas. Peti pertolongan cemas ni sangat penting. Maknanya perlu ada di dalam bengkel RBT. Okey, dia digunakan untuk merawat luka ringan. Di dalamnya terdapat ubat-ubatan dan peralatan. Tapi kamu kena pastikan ubat-ubatan yang diguna masih berada di dalam keadaan yang baik, bukan expired ya. Selain daripada peti pertolongan cemas, satu benda lain yang perlu ada di dalam bengkel RBT ialah, yang saya bulatkan ni, itu ialah alat pemadam api. Apa fungsi alat pemadam api ini? Alat pemadam api ini berfungsi untuk memadamkan kebakaran kecil. Sebagai contoh, katakanlah di dalam bengkel kamu punya tong sampah katakanlah terbakar. Jadi kamu boleh gunakan alat pemadam api ini. Jadi bagaimana untuk menggunakan alat pemadam api ini? Kamu boleh lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, tarik pin pincu. Kemudian halakan muncung ke arah api mengikut arah angin. Tekan tuas dan layangkan muncung ke kiri dan ke kanan. Untuk pengetahuan murid-murid, pada kebiasaannya sekolah kita melakukan latihan kebakaran sebanyak 2 kali. Tapi pengikutan dengan masalah PKP ni, dengan pandemik COVID-19 ni, jadi kita tidak dapat melakukan latihan kebakaran. Semasa latihan kebakaran tersebut, pegawai bomba biasanya akan menunjukkan demonstrasi untuk menggunakan alat pemadam api. Baiklah murid-murid, kita sudah selesai sesi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk latihan pengukuhan, kamu diminta menyiapkan lembaran kerja yang saya telah berikan. Jika ada sebarang masalah, bolehlah menghubungi saya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi.